أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah kuliah Duha Fiqh Muamalat La Riba yang bersiri. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang topik yang ke-11, iaitu bab mengenai akad pelaburan mudarabah, akad pelaburan mudarabah, bab mengenai akad pelaburan mudarabah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah selesai 10 topik yang merangkumi fasa 1 dan 1 topik dalam fasa kedua. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan telah melalui ujian yang pertama, dan saya mengucapkan alhamdulillah, syukur, mabruk kepada peserta-peserta yang telah mendapat 3 tempat teratas, mereka mendapat hadiah. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan bab mengenai akad pelaburan mudarabah, iaitu topik yang ke-11. Tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula sekali saya nak tunjuk satu contoh, di mana dua orang sedang berbual untuk melakukan satu akad, dan akad itu kita akan bincangkan di akhir kuliah ini, bagaimana kita dapat memperbetulkan akad ini. Dalam perbualan ini terdapat dua orang, iaitu Rohani dan juga Aminah. Rohani berkata kepada Aminah, boleh tak pinjamkan saya RM50,000? Banyak tu, Boleh tak pinjamkan saya RM50,000? Saya nak import barang daripada negeri China. Dia nak import barang negeri China, mungkin dia nak buat jualan-jualan seperti dropship dan sebagainya. Nanti saya pulangkan modal dan berikan untung RM10,000 bila barang tu sampai dan saya dah jual. Aminah kata boleh. Rohani pun menjawab, jangan risaulah, ini pelaburan modal kongsi bersama. Tengok perkataan-perkataan yang digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, akad itu merangkumi penawaran. Dalam penawaran itu ada sigah. Ijab adalah penawaran, dan kita kena hati-hati apa kita gunakan dari segi percakapan kalau bukan akad bertulis. Kalau akad bertulis pun kita kena lagi pastikan. Baik, apa masalahnya tuan-tuan dan puan-puan? Dia menggunakan dua perkataan, iaitu pinjamkan saya RM50,000, dan yang kedua, dia menggunakan perkataan, saya akan berikan kamu untung. Dia telah menjanjikan untung, iaitu untung berapa daripada RM50,000 yang dia pinjam? Untung RM10,000. Cuma bila kita tukarkan, contohnya kita tukarkan perkataan pinjamkan kepada laburkan, dia kata bolehkan laburkan, tapi untung masih sama juga. Macam mana? Sama saja tuan-tuan dan puan-puan, masih ada isu. Jadi sebab itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan kita belajar ilmu muamalat supaya kita tak terjebak dan buat perkara-perkara yang salah. Jadi hari ini kita belajar macam mana kalau kita nak masuk melabur, kita nak berkongsi pelaburan dengan sesiapa, apakah akad-akad yang perlu kita buat. Yang pertama sekali, akad mudarabah. Baik, kita kembali kepada teori-teori asas dalam kontrak, kontrak dalam Islam.
Ya, dalam Islam harta hanya boleh berpindah dari satu pihak ke satu pihak yang lain melalui kontrak atau akad yang sempurna dan sahih. Jadi dalam Islam ini kalau kita nak berkontrak atau berakad, ya, harta itu hanya boleh dipindah antara satu dengan lain, ya, dengan akad yang sempurna dan sahih. Contohnya akad jual beli. Ya, pada mulanya duit itu dipunyai oleh pelanggan, ya, dan barang yang hendak dibeli dipunyai oleh penjual. Maka apabila terjadi akad jual beli, maka harta akan berpindah. Wang berpindah kepada penjual dan barang yang hendak dibeli berpindah kepada pelanggan. Ya, kalau itu adalah satu akad yang sempurna, maka pemilikan itu dari sebab perpindahan harta tadi adalah sempurna dan sah. Ya, baik. Dan sumber hukumnya adalah daripada Quran dan Sunnah. Walaupun fatwa ulama, walaupun ijma' ulama, walaupun qiyas, semuanya bersumberkan hukum Quran dan Sunnah. Dan saling redha meredai, maksudnya tidak boleh kita menipu, tidak boleh kita menyimpan apa-apa fakta mengenai akad, mengenai barang, mengenai harga dan sebagainya. Dalam Islam, kalau kita nak tengok garis panduan kontrak patuh syariah, ya, kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak perkongsian, ya, ia mesti seperti saya sebut tadi, kita mesti redha meredai. Redha meredai, ya, maksudnya bebas daripada penipuan, paksaan, kesilapan, penyelewengan dan sebagainya. Tidak boleh ada dalam kontrak itu niat ataupun terma-terma yang orang kata kabur, terma-terma yang merupakan helah dan sebagainya. Dan mesti ada dalam kontrak itu dari segi harga, spesifikasi barang dan sebagainya. Ya. Dan kontrak itu mesti bebas daripada elemen-elemen yang diharamkan seperti riba, gharar, maisir. Apa itu maisir? Judi dan lain-lain. Tidak boleh ada dalam kontrak itu, ya, perkara-perkara ataupun elemen-elemen yang diharamkan oleh Islam. Dan juga objektif dan matlamat akhir kontrak adalah syar'i. Walaupun kontrak itu sahih, tapi tujuannya adalah haram, kontrak itu tetap terbatal dan tidak sahih. Contohnya saya nak beli anggur. Anggur adalah harus, ya, tapi tujuannya, matlamatnya, objektifnya adalah untuk buat arak, maka kontrak itu juga adalah haram. Ya. Contohnya kita nak beli apa, tuan-tuan? Kita nak beli pistol. Pistol kita bodyguard contohnya. Ya, kita bodyguard, tapi diberitahu bahawa saya nak guna pistol ini untuk tembak orang yang apa, inayah saya. Maka penjualan pistol itu sendiri dah menjadi haram. Jadi bukan sahaja kontrak mesti sahih, mesti patuh kepada syariah dan bebas daripada elemen-elemen yang diharamkan. Objektif ataupun matlamat akhir kontrak itu, ya, mesti patuh syariah juga. Baik, dalam kontrak, ya, dalam muamalat, kontrak ataupun akad dibahagi kepada 6. Ya. Yang pertama diberi nama tamlikat, iaitu pemilikan. Yang kedua kategorinya adalah perkongsian. Yang ketiga adalah tautik. Tautik itu adalah jaminan, ya. Yang keempat adalah tafwid atau itlaq, iaitu serahan, ya. Yang kelima ialah hifz, jadi akad simpan. Dan yang keenam akad yang di kategori isqatat, iaitu pelepasan hak. Dan jenis kategori akad yang terbesar ialah akad tamlikat. Tamlikat maksudnya akad yang apabila diselesaikan, dia melibatkan satu pemilikan. Dan di bawah tamlikat ini dibahagi kepada dua kategori, iaitu muawadat. Muawadat adalah kontrak pertukaran seperti jual beli, sewa dan sebagainya. Dan juga kontrak tabarruat. Kita selalu dengar kontrak tabarruat ni, ya, masa kita buat apa, takaful dan sebagainya. Dan di bawah kontrak tabarruat itu adalah pinjaman tanpa faedah, iaitu qard hasan, dan juga kontrak hibah ataupun hadiah. Dan di bawah kontrak muawadat ini terbahagi kepada kontrak bayak, jual beli, kontrak jual beli dan kontrak ijarah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan fokus kepada kontrak daripada jenis ishtirak, ya, ishtirak ataupun perkongsian. Dan di bawah kategori ishtirak ini
terbahagi kepada dua, ya. Ada dua jenis kontrak. Jenis kontrak, ya, perkongsian, iaitu kontrak musyarakah dan kontrak mudarabah, yang mana kita akan bincang hari ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah fakta pelaburan? Dalam Islam, Islam melarang keras. Islam melarang keras riba, ya, riba. Maksudnya buat duit atas duit, ataupun kita buat pertukaran yang berbeza dengan barang ribawi. Maka larangan riba ini mendorong umat Islam, ya, untuk membangunkan instrumen keuangan dan perniagaan alternatif. Allah telah larang riba, maka tak boleh buat fixed deposit, ya, tak boleh ambil untung atas pinjaman wang. Maka ia mendorong atau memaksa umat Islam untuk mencari instrumen keuangan dan perniagaan alternatif yang patuh syariah. Jadi melabur dana dalam perniagaan menepati inisiatif ini dengan menemukan pengalaman dan dana, juga merangsang aliran dana dari sektor lebihan surplus kepada sektor defisit. Apa maksud tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita nak melabur? Bila kita nak melabur itu, maksudnya ialah kita mempunyai wang yang lebih. Wang yang lebih daripada keperluan kita, ya. Itu dinamakan surplus. Lebihan adalah surplus. Bila kita ada wang lebihan, ya, setelah ditolak segala perbelanjaan harian atau bulanan, maka itu dipanggil surplus. Maka itu pelaburan itu, ya, pelaburan, orang kata apa, merangsang aliran daripada surplus orang-orang yang ada duit lebih kepada sektor defisit. Kepada sektor defisit seperti orang nak berniaga tak ada modal, dia defisit. Orang nak buat satu syarikat, dia tak ada modal, kita bagi kepada dia, maka kita daripada sektor lebihan kepada sektor defisit. Keuntungan dari pelaburan ini berpotensi melebihi kadar riba. Contohnya kadar riba tiap-tiap tahun 3%. Kalau kita berniaga atau berlabur, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lebih daripada itu. Bahkan setengah orang bila dia melabur dalam unit amanah patuh syariah, diberitakan mendapat lebih, ya, daripada 50% keuntungan. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lah harus, lepas tu dapat lebih daripada riba, ya. Kebanyakan orang masuk scam-scam, seperti iShare Fan dan sebagainya, ya. Mereka dah lah rugi, lepas tu pula berdosa besar riba pula, kan rugi di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita untuk belajar jenis-jenis pelaburan ini adalah supaya kita untung di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kontrak ataupun akad pelaburan perkongsian, ya, perkongsian maksudnya, ya, terlibat ataupun melibatkan dua orang atau lebih. Ada dua jenis akad pelaburan perkongsian dalam keuangan Islam, ya, iaitu jika seorang saja yang keluarkan modal ataupun jika dua orang atau lebih yang mengeluarkan modal. Jadi jika seorang yang mengeluarkan modal sahaja, ya, kita menggunakan kontrak mudarabah. Ya, ingat, kalau seorang sahaja yang mengeluarkan modal, ya, ia diberi nama kontrak mudarabah. Dan jika dua orang atau lebih mengeluarkan modal, maka kita gunakan kontrak musyarakah, ya, musyarakah. Namun hari ini insya-Allah kita akan belajar mengenai ataupun kita akan fokus, ya, hari ini kepada kontrak ataupun akad mudarabah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi jenis akad pelaburan yang bukan perkongsian dalam keuangan Islam. Dia bukan akad pelaburan, dia bukan akad pelaburan yang orang kata apa, yang direct, ya, yang terus menerus, ya. Itu diberi nama akad wakalah bil ujur, ya, akad wakalah bil ujur, ya. Maksudnya seorang sahaja atau ramai orang yang mengeluarkan modal, orang lain tolong niagakan modal kita ini, tolong laburkan modal kita ini. Apa dia akad wakalah bil ujur? Iaitu pelabur mewakilkan. Wakalah tu maksudnya, perkataan Melayu ambil daripada perkataan wakalah, wakil. Pelabur wakilkan modal kepada seorang ejen, ya, ejen dari segi kontrak wakalah, ya, mewakilkan, ya. Ejen akan melaburkan modal pelabur mengikut terma-terma yang dipersetujui. Semua keuntungan adalah milik pelabur dan semua kerugian adalah tanggungan pelabur. Sebab kita bagi orang melabur, kita wakalah bil ujur, ya. Ejen akan mendapat upah, ya, iaitu commission, yang diberi nama ujur ataupun kadang-kadang orang sebut ujrah.
Apakah satu contoh yang kita tahu yang dekat dengan kita, ya, di mana akad wakalah bil ujur digunakan, iaitu apabila kita menyimpan duit di tabung haji. Kan tabung haji, ramai orang cakap tabung haji, ada yang cakap baik, ada yang cakap kurang baik. Tapi akad wakalah bil ujur digunakan oleh tabung haji, ya. Tabung haji dalam notisnya, ya, pada 31 Disember tahun 2019 telah berkata, para pendeposit yang dihormati, ya, bermula daripada 31 Disember 2019, kontrak syariah bagi akaun TH adalah berkonsepkan apa? Wakalah. Sebenarnya wakalah bil ujur. Maksudnya kita beri duit kepada tabung haji, ya, kita beri duit kepada tabung haji dan kita bersetuju tabung haji menggunakan duit, ya, yang kita deposit atau yang kita simpan di tabung haji untuk melabur, dan apa-apa sahaja keuntungan, apa-apa sahaja kerugian dikongsi dengan kita, dan tabung haji boleh ambil sebahagian daripada deposit ini untuk kos-kos operasi mereka, ya. Kalau kita guna wakalah, kontrak wakalah, ya, maksudnya keuntungan atau kerugian adalah tanggungan kita sendiri atau adalah untuk benefit kita sendiri, ya. Ini adalah satu contoh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kuliah hari ini yang kita akan bincang berkenaan dengan mudarabah, ya, mudarabah. Apa dia mudarabah itu, tuan-tuan? Maksud literal mudarabah ialah musafir, ya. Maksud literal mudarabah adalah musafir berdasarkan maksud dalam bahasa Arab. Ia merujuk kepada orang yang berjalan, iaitu musafir, untuk menjalankan urusan perniagaan. Dulu kan orang-orang dulu masa zaman Nabi SAW dan sebelumnya, ya, maka orang pergi berdagang di Syam, ya, di Syam dan sebagainya. Mudarabah juga diambil daripada asas perkataan dab, ya, iaitu usaha di atas bumi. Jadi maksudnya musafir dan juga usaha atas bumi. Dalam satu maksud yang lain, ia juga dikenali sebagai qirat, ya, ataupun muqarradah. Ini perkataan klasik mudarabah, dipanggil qirat atau muqarradah, ya, yang bermaksud menyerahkan atau memperuntukkan sebahagian harta untuk diberi kepada pengusaha untuk diniagakan. Maksudnya macam ni, ya, kita ada kedai ataupun kita ada kilang, kita bagi kepada seseorang, ya, untuk dia meniaga, bagi barang kedai, bagi barang ke ni untuk dia meniaga. Itu bukan barang dia, itu masih barang kita. Apabila dia meniaga dapat untung atau rugi, kita akan tanggung. Baik, apakah definisi mudarabah dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i, maksud mudarabah ialah satu akad yang mengandungi di dalamnya pemodal, iaitu orang yang mengeluarkan modal mewakilkan kepada pengusaha supaya diniagakan modalnya dan dengan dibahagikan keuntungan di antara mereka berdua. Jadi seorang yang pemodal, seorang yang ada modal ataupun ada barang-barang untuk dijual, dia wakilkan kepada pengusaha, ya, untuk diusahakan ataupun untuk diniagakan. Kemudian kalau ada keuntungan dibahagikan di antara pemodal dan pengusaha. Mudarabah daripada Ibn Rushd dalam kitab Biyadatul Mujtahid, dia mengatakan mudarabah ialah apabila seseorang memberi orang lain satu jumlah modal untuk diusahakan dengannya, lalu disepakati oleh kedua-duanya satu juzuk atau bahagian tertentu daripada keuntungan, sama ada 1/4 atau 1/2 daripada keuntungan. Lebih kuranglah makna dia dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan, ya, kita berikan satu modal kepada orang untuk diusahakan, ya, kemudian disepakati, ya, macam mana kita nak bahagi keuntungan, sama ada suku ataupun setengah dan sebagainya. Baik, jadi akad mudarabah sebenarnya, kenapa Islam mengharuskan akad mudarabah? Kerana akad mudarabah menemukan antara orang yang ada modal tapi tiada skill atau kemahiran, ya, tak ada kemahiran pelaburan dan sebagainya, dengan orang yang ada skill tapi tak ada modal. Nampak tak Islam? Cantiknya Islam. Maksudnya macam ni, orang ni dia banyak duit, dia pemodal, dia ada modal tapi dia tak ada kemahiran, ya. Dia ada modal, ada duit banyak tapi dia tak ada skill, ya. Maka dia nak melabur, dia
akad mudarabah ini menemukan dia dengan pengusaha, pengusaha yang ada kemahiran, tidak ada modal. Jadi mereka berdua bersatu di bawah kontrak mudarabah. Jadi cantiknya Islam, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Di mana kalau kita ada duit lebih tapi kita tak ada pengalaman melabur, kita beri kepada orang yang pakar dalam pelaburan ataupun pengusahanya yang ada kemahiran tapi dia tak ada modal. Kita bagi pada dia lah untuk dia buat usaha, ya, dan kita sama-sama kongsi keuntungan dengan dia. Baik. Mudarabah sudah terkenal di kalangan bangsa Arab. Kalau kita baca sejarah Nabi SAW, ya, bangsa-bangsa Arab jahiliah mereka berniaga sampai beribu-ribu kilometer, ya, berminggu-minggu mereka dalam perjalanan, ya, merentasi padang pasir, ya. Lebih-lebih lagi di kalangan suku Quraisy, ya, sehinggakan kegiatan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, ya, ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم. Maksudnya, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, iaitu penduduk Mekah, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maksudnya orang di zaman Quraisy lagi, di zaman Nabi SAW, zaman jahiliah dulu, ya, mereka berdagang jauh, ya, musim sejuk mereka ke Yaman sebab Yaman panas sikit, ya, musim panas mereka ke Syam, mereka berniaga, berdagang, ambil barang orang dan pergi berniaga di Yaman dan negeri Syam. Ya, orang-orang yang pandai berniaga, yang tak ada modal, mereka ambil barang-barang orang lain, ya, mereka pergi berniaga barang orang lain, setelah mereka habis jual, mereka balik, dan kalau ada untung mereka bahagi. Majoriti orang Arab aktif di bidang perdagangan di mana pemilik modal memberikan modal mereka kepada pengelola. Rasulullah SAW pun selalu berdagang dengan membawa modal orang lain, ya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah radhiyallahu an, ya. Rasulullah SAW sebelum kahwin lagi dengan Khadijah telah ambil barang dari barang untuk diniagakan daripada Khadijah. Khadijah adalah seorang yang kaya, ya, semasa di Mekah itu. Dan Abu Bakar juga, sahabat-sahabat rapat Nabi juga adalah peniaga. Dia peniaga, seperti Abu Bakar radhiyallahu an adalah peniaga kain. Uthman ibn Affan radhiyallahu an yang kaya yang kita selalu sebut, ya, ialah peniaga bijirin ataupun kadang-kadang orang panggil siril. Zubair radhiyallahu an adalah seorang yang tukang jahit. Jadi sahabat-sahabat Nabi bukan duduk diam cari duit, duduk diam dapat duit, ya. Mereka tak ada pendapatan pasif, mereka berusaha menggunakan skill masing-masing untuk berniaga, ya, berniaga. Baik. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, meriwayatkan bahawa Abbas bin Abdul Muttalib, pakman ataupun uncle kepada bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika menyerahkan harta sebagai mudarabah, ia mensyaratkan kepada mudarib. Mudarib ni maksudnya orang yang niagakan barang-barang dia, mudarib yakni pengelolanya, agar tidak mengharungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli haiwan ternak jika pensyaratan itu dilanggar. Ia yakni mudarib atau pengelola harus menanggung risikonya ketika pensyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membenarkannya. Ini adalah nas mengharuskan kontrak mudarabah. Apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Penerangan yang sedikit, ya. Ibnu Abbas apa dia buat? Bila dia bagi barang-barang dia untuk orang berniaga, dia letak syarat. Dia kata, kalau kamu nak berniaga barang saya, maka kamu tidak boleh ambil barang ni naik kapal mengharungi lautan. Tak boleh pergi, ya, bawa barang ni, ya, barang ni pergi mana? Pergi turun lembah lah, masuk hutan dan sebagainya. Kenapa? Dia kata, jangan ambil risiko-risiko ini. Kalau kamu ambil risiko-risiko ini, barang hilang, barang rosak, kamu tanggungjawab, ya. Maka apabila Nabi dengar benda ni, Nabi kata beliau membenarkannya. Jadi ini adalah nas, ya, ataupun dalil kepada kontrak mudarabah. Para ulama telah berkonsensus, ya, ijma' bahawa atas bolehnya mudarabah. Jadi ulama tiada khilaf berkenaan dengan kontrak mudarabah. Semua membenarkannya. Baik.
apakah komponen-komponen dalam mudharabah? Yang pertama dipanggil Rabbul Mal. Rabb. Kan kita kata Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb maksudnya Tuhan punya, bukan Rabb tu Tuhan. Tuhan punya, ya. Rabbil Alamin maksudnya ke apa ni? Tuhan punya atau pemunya, ya, pemunya apa? Ah, sekalian alam, ya. Jadi Rabbul Mal dalam mudharabah ialah pemilik modal ataupun orang yang mengeluarkan dana ataupun orang yang mengeluarkan modal. Yang kedua adalah mudarib. Ya, bukankah saya dah sebut awal-awal tadi bahawa dalam akad mudarabah seorang sahaja yang mengeluarkan modal. Jadi Rabbul Mal ialah orang yang seorang sahaja itu yang saya telah sebut bahawa dia sahaja yang mengeluarkan modal ataupun dana. Yang kedua adalah mudarib. Mudarib ialah peniaga. Orang yang akan mengusahakan, orang yang akan menggunakan modal itu atau capital itu untuk berniaga dan ataupun untuk melabur, ya, dari tempat-tempat yang telah dipersetujui antara Rabbul Mal dan mudarib. Yang ketiga adalah Ra'sul Mal. Ra'sul Mal adalah modal. Mal itu maksudnya harta, maksudnya modal, ya, modal. Baik. Dan komponen yang ketiga, al-amal atau masyru', iaitu perniagaan. Kamu nak berniaga apa? Kamu nak melabur dalam apa? Jadi kena tahu dalam kontrak ini, dalam akad mudharabah ini. Kemudian rib. Rib itu apa? Iaitu kadar keuntungan yang ditetapkan. Maksudnya kalau untung kita bahagi berapa? Kalau untung kita bahagi berapa? 60-40 ke, 70-30 ke, 55-45. Kita kena tahu. Dia bukan dia kata saya janji untung. Dia kata kalau untung. Itu beza dia. Kalau untung bahaginya macam mana? Baik. Sigah maksudnya kena ada ijab dan kabul. Maksudnya saya bagi modal pada kamu RM10,000, ya, untuk membeli barang daripada negeri China dan untuk jual. Kalau untung kita bahagi 60-40. Tujuh. Macam itulah. Kalau rugi macam mana? Nanti kita sebut. Dalam perniagaan mesti ada untung rugi. Kalau selalu untung itu bukan perniagaan, itu scam, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana operasi mudharabah ini? Selepas diadakan sigah ataupun ijab dan kabul atau ditanda tangan kontrak mudharabah, ya, maka apa jadi? Duit itu diberi daripada Rabbul Mal diberi kepada mudarib, ya, dan mereka telah bersetuju. Contohnya, mereka telah bersetuju bahawa kadar untung adalah 60-40. Ya, kalau untung 60-40. Maksudnya kalau untung, ya, 60% diambil oleh pengeluar modal ataupun Rabbul Mal. Kalau untung 40% diambil oleh mudarib yang berniaga, ya. Baik. Dan mudarib pun berniagalah, ya, selepas mereka dapat persetujuan, modal telah dikeluarkan, dia berniaga, dia buat pasar raya ke apa, dia buat apa. Dan di akhir perniagaan itu ataupun di akhir projek itu, kalau untung dibahagi 60-40, ya. 60% kepada pemilik modal, 40% kepada orang yang mengusahakannya. Dan di dalam proses menjalankan perniagaan dan sebagainya, Rabbul Mal tak boleh kacau, tak boleh mengganggu mudarib, ya. Tak boleh duduk sebagai director kat situ, tak boleh, ya. Ya, tak boleh kacau dia, ya. Kalau rugi semuanya ditanggung oleh pemilik modal, ya. Baik. Jadi kedua-kedua orang kata kenapa ni dalam mudharabah ni orang yang berniaga ataupun mudarib tidak menanggung apa-apa, ya. Tapi dua-dua telah menanggung risiko. Orang yang mengeluarkan untung, mengeluarkan modal, dia telah menanggung kerugian sebab pelaburannya. Dan mudarib, orang yang berusaha ni, dia tak dapat apa-apa. Ya, sebab apa? Dalam kontrak mudharabah tak boleh ambil modal itu sebagai gaji. Tak boleh. Ya, tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, baik. Jadi apakah syarat-syarat mudharabah? Apakah syarat-syaratnya? Yang pertama ialah modal. Yang pertama ialah modal mesti. Modal mesti berupa wang, ya. Kenapa tuan-tuan nak mudahkan dia orang berniaga? Mesti berupa wang ataupun sesuatu yang mudah dicairkan, ya. Nak beri emas pun boleh, tapi mesti dapat persetujuan semua pihak, ya. Kalau kita nak bagi emas sebagai modal, ya, asalkan modal yang diberikan itu mudah dicairkan, maksudnya mudah dijual.
Tidak ada jaminan ke atas modal. Tidak ada jaminan ke atas modal. Tak boleh jamin modal, ya, kecuali pihak ketiga yang bebas atau sebab kecuaian mudarib. Maksudnya kalau nak jamin modal boleh. Ya. Yang pertama mesti ada pihak ketiga yang bebas. Pihak ketiga yang bebas contohnya apa? Contohnya Ahmad dan Yusuf, mereka buat kontrak mudarabah. Dia pergi ambil seorang lagi Samad, ya. Samad kata, "Ahmad, aku janji modal kamu. Ya, modal kamu buat keluar 10,000, aku boleh janji." Sebab Samad ini tidak kena mengena dengan perjanjian ini, itu boleh. Ya. Ataupun sebab kecuaian mudarib, dia ambil RM10,000, ya, dia pergi berniaga, dia pergi buat apa? Dia buat apa tuan-tuan? Dia lupa kunci pintu, dia lupa buat apa, hilanglah barang-barang dan sebagainya. Ya, modal tu kita boleh tuntut balik daripada pengusaha itu. Dan persentage keuntungan, ya, perlu diketahui pembahagiannya. Ya, pembahagiannya dan mesti dalam peratus dan tidak boleh, ya, dalam bentuk jumlah. Misalnya pembahagian 50-50, ya, atau 60-40, boleh kita buat macam tu. Ini bukan janji untung. Dia kata kalau untung kita bahagi macam ni. Ya. Baik. Rabbul Mal tidak boleh terlibat secara langsung dalam pengurusan dan operasi perniagaan mudarib. Jadi orang yang mengeluarkan modal ataupun pemodal tidak boleh langsung terlibat. Ya. Dalam kontrak mudarabah ini, kalau ada kerugian semua ditanggung oleh Rabbul Mal ataupun pemilik modal. Baik. Dalam mudarabah terbahagi kepada dua. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat kontrak mudarabah, orang nak berniaga ke apa ke, dia nak ambil duit melabur dalam emas ke apa dan sebagainya, kita ada dua kategori, ya, kontrak ataupun kategori kontrak mudarabah. Yang pertama diberi nama mudarabah mutlaqah, ya, mutlaqah, ya. Asal perkataan mutlak, ya, mutlak maksudnya mudarabah yang tidak terhad. Maksudnya kita bagi duit kat dia, dia buatlah apa yang patut, ya. Contohnya kamu nak berniaga, okey, ambil lah. Jadi usahawan yakni mudarib boleh membeli atau menjual semua jenis barangan sebagaimana yang difikirkan patut, sewa pembantu seperti yang diperlukan, peralatan sewa dan perjalanan dengan peralatan dan lain-lain. Maksudnya dalam kontrak mudarabah mutlaqah tidak diletakkan syarat-syarat yang mudarib tidak boleh buat. Dia boleh buat apa saja. Perniagaan dijalankan mengikut usahawan mudarib, kepakaran dan pengalaman berdasarkan budi pecaranya. Yang ini kontrak mudarabah mutlaqah, mutlak, ya, mudarabah yang tidak terhad. Jenis mudarabah yang kedua ialah mudarabah muqayyadah. Jadi mudarabah terhad. Yang tadi mutlak, bebas. Yang ini terhad ataupun muqayyadah, ya. Apa dia itu akad mudarabah muqayyadah? Ya, mudarabah muqayyadah, pembekal modal, ya, ini Rabbul Mal membuat batasan tertentu kepada aktiviti yang akan dijalankan oleh usahawan mudarib ini berkenaan dengan modal yang diberikan. Perniagaan ini adalah tertakluk kepada arahan Rabbul Mal kepada pemodal seperti tempoh, jenis apa yang dia boleh berniaga, lokasi, masa dan sebagainya. Yang ini maksudnya ada syarat-syarat yang mengekang sedikit sebanyak apa yang mudarib ini boleh buat dan tak boleh buat. Contohnya, kamu boleh berniaga emas sahaja, kamu boleh berniaga barang kemas sahaja, kamu boleh berniaga barang runcit sahaja, kamu boleh melaburkan dalam saham-saham pengangkutan sahaja. Contoh macam tu, ya. Itu maksudnya dia terhad. Ya, apakah aplikasi mudarabah? Kita boleh buat macam-macam dalam akad mudarabah ini. Contohnya, kita boleh buat pembiayaan projek. Kita keluarkan duit, orang nak buat rumah. Contohnya rumah tu 300,000, ya, kita buat keluar 300,000 bagi kat dia, ya. Kita kata kalau buat rumah ni untung, kita bagi 60-40 contohnya, ya, boleh buat macam tu. Dan pembiayaan import ekspor, contohnya, ya, kita kata okey, kamu nak beli barang, nak import ekspor, saya bagi duit pada kamu sebagai modal, kamu nak ekspor daripada import daripada negeri China, bila dah untung, bagi macam ni, ya. Baik. Atau pembiayaan modal kerja, dia nak buka kedai apa ni, termasuk barangnya 500,000, kita buat keluar, ya, 500,000. Tak boleh dua-dua orang buat keluar. Dua-dua orang buat keluar bukan, kalau dua-dua orang buat keluar modal, dia bukan mudarabah lagi. Ini seorang saja yang buat keluar modal. Akaun semasa pun ada akaun mudarabah. Kadang-kadang dalam perbankan Islam, akaun mudarabah dipanggil general investment account, general investment account, atau bond sukuk pun ada, sukuk yang menggunakan, ya, akad mudarabah. Jadi akad mudarabah boleh dilakukan antara individu dengan individu,
ataupun individu dengan syarikat, ataupun syarikat dengan syarikat. Jadi flexibility. Inilah aplikasi kontrak mudarabah. Kadang-kadang kita tak tahu itu adalah kontrak mudarabah, tapi sebenarnya ia adalah kontrak mudarabah. Baik. Adalah juga dibenarkan seorang pengusaha mengambil modal daripada beberapa orang pemodal. Dia boleh kumpulkan modal itu, dia mewakili semua Rabbul Mal atau Rabbul Mal ialah orang yang mengeluarkan modal. Dia boleh ambil benda tu dari segi kontrak mudarabah, ya. Sebab apa? Yang mengeluarkan modal di sini, ya, pada dia adalah macam satu. Mudarib ini akan berniaga, dia ambil modal ini, dia gabungkan, dia buat perniagaan atau pelaburan. Dia boleh buat macam tu. Ya, dia boleh ambil kumpul orang, ya, tapi dia meniagakan ataupun dia mengusahakan modal itu. Kemudian bila ada untung dibahagi, dan bila rugi, ya, Rabbul Mal ataupun orang yang mengeluarkan modal itu sahaja yang menanggungkan kerugiannya. Jadi dalam semua kontrak pelaburan atau perniagaan dalam Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita mesti bincang, ya, kadar untung dan kadar rugi, ya. Bukan kadar untung. Kalau kita bincang kadar untung saja atau garanti untung, itu adalah haram sebab dia terlibat riba. Baik. Salah satu contoh yang ni contoh yang famous, ya, contoh yang famous iaitu akaun mudarabah di bank Islam dipanggil Al-Awfa. Al-Awfa. Kenapa dia famous? Sebab, ya, dia ada orang kata apa, tiap-tiap bulan ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah kepada sesiapa yang menang, ya, dia dapat hadiah yang banyak. Setahun sahaja mereka menawarkan hadiah berjumlah 6 juta ringgit. Ya, yang ni apa? Yang ni adalah akaun pelaburan mudarabah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh letak paling kurang RM100, ya, RM100, ya, untuk kita menyimpan dalam akaun pelaburan Al-Awfa Bank Islam, ya. Dan disebutkan di sini bahawa kadar keuntungan adalah 98, ya, 98% bank Islam akan ambil, 2% kita akan ambil. Maksudnya kadar keuntungan 2%. Kalau rugi kita tanggung, ya, orang yang simpan tu yang akan tanggung. Pelanggan wakilkan bank untuk buat pelaburan. Jadi maksudnya ada supplementary, atau second contract, yang dipanggil wakalah, ya. Jadi first contract adalah mudarabah, second contract adalah wakalah, supplementary contract, di mana kita wakilkan bank Islam untuk melakukan apa-apa pelaburan yang patut. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tengok apa pelaburan mereka buat, tuan-tuan boleh tengok di laman web bank Islam, ya. Mereka akan ceritakan apa pelaburan yang mereka buat, ya, dalam Product Disclosure Sheet atau PDS. PDS, tuan-tuan cari PDS atau Product Disclosure Sheet, mereka akan ceritakan jenis-jenis pelaburan yang mereka buat, sama ada risiko tinggi, rendah dan sebagainya. Baik, apa lagi? Jika pelaburan ini rugi, maka pelanggan ataupun pendeposit tanggung semuanya. Dan akaun ini tidak dilindungi oleh PIDM. PIDM ialah apa dia? Persatuan Insurans Deposit Malaysia. Kenapa? Sebab ini akad pelaburan, jadi tak boleh garanti, ya, tak boleh garanti. Yang boleh garanti adalah akad wadiah, qad dan sebagainya, ya. Maka akad pelaburan seperti ini tidak dilindungi oleh PIDM, jadi kamu tanggung rugi sendirilah. Tapi setakat ni tak adalah orang kata apa, kerugian yang dibuat oleh perbankan Islam, ya, seperti bank Islam dan sebagainya. Baik. Dan juga jika tuan-tuan dan perempuan tengok di zaman Uthmaniyah dan sebagainya, macam mana modal-modal ini digunakan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, ya, seperti universiti di Amerika diberi nama Harvard, MIT, ataupun di UK bernama yang bernama Oxford dan sebagainya, ya. Mereka mengutip, kita panggil endowment fund, ya, ya, dan mereka buat venture capital, ya. Maksudnya universiti ini ada billion tuan-tuan dan puan-puan, dollars, billion pounds, ya, yang diberikan sebagai endowment ataupun wakaf daripada private investor, corporation dan sebagainya, pension fund, Islamic bank, semua bagi kat orang endowment, ya. Jadi mereka kutip endowment ini, ya, mereka simpan dalam satu fund, dan mereka akan berikan kepada usahawan yang berpotensi sebagai seed capital ataupun sebagai sebagai seed capital ataupun sebagai seed fund ataupun cradle fund
ya, cradle fund, yang mana usahawan ini yang mempunyai idea akan datang kepada universiti seperti Oxford, MIT dan juga Harvard. Mereka akan tunjukkan mereka punya orang kata apa, research ataupun mereka punya produk yang perlu dana untuk mereka tambah jadi baik untuk jadi final produk, dan universiti akan bagi venture capital. Maksudnya universiti menjadi apa tuan-tuan dan puan, menjadi pelabur kepada usahawan-usahawan ini. Apabila usahawan-usahawan ini maju, mereka produk-produk ini di IPO kan, mereka register sebagai intellectual property, ataupun bila produk ini maju, mereka akan buat apa, mereka akan buat penyenaraian di bursa, ataupun mereka akan buat satu company. Bila company itu maju, mereka akan jual share pada company ini, untung beratus-ratus kali ganda. Ya, baik. Kalau untung, maka dia akan venture capital ini akan share dengan pelabur-pelabur, dan kalau rugi, pelabur sendiri yang akan bertanggungjawab. Jadi kontrak mudarabah ada luas, bukanlah antara dua individu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, boleh digunakan seperti ini dan sebagainya. Jadi orang-orang Islam, macam mana kita nak majukan industri kepada orang-orang yang ada idea, mereka buat cradle fund macam ni, ya. Jadi kenapa kontrak mudarabah ini amat digalakkan oleh Islam? Ia adalah terutama sekali untuk mengelakkan riba, ya, mengelakkan riba, dosa besar riba, ya, dan untuk mengelakkan hutang. Ini adalah modal, dia bukan hutang. Memperbanyakkan perkongsian risiko-risiko, malah untung boleh melebihi kadar riba semasa. Melaburkan wang yang disimpan, ya, kepada sektor ekonomi sebenar, iaitu real economy, bukan pinjam duit sahaja. Menggalakkan perniagaan bersama di antara yang berkemampuan dan yang kurang berkemampuan, di antara orang yang ada modal, ya, tak ada skill, dan ada orang yang ada skill tak ada modal, ya. Yang tidak mempunyai pengalaman dengan yang ada berpengalaman. Maka apabila kita berniaga macam ni, silaturahim akan bertambah kukuh di antara dua lapisan masyarakat, tiada tindas penindas dan sebagainya. Apabila jurang perbezaan dikurangkan dalam masyarakat, maka kuranglah perselisihan faham dan jenayah. Mengumpul dana untuk pelaburan yang besar dan yang mengunturkan ummah amnya, mengeluarkan dan membiayai lebih banyak peniaga yang berkaliber, yang mempunyai idea membangunkan ummah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, ya. Tadi kita pada mula-mulanya, ya, macam mana kita nak tukar akad ini, ya. Tadi dia kata dia nak berniaga, dia janji untung 10,000. Kita tukar akad ini macam ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Rohani boleh kata kepada Aminah, boleh tak melabur secara mudarabah dengan saya sebanyak RM10,000. Saya nak import, nak beli barang daripada negeri China dan nak jual. Jadi Aminah patutnya bertanya, berapa peratus perkongsian keuntungannya? Kalau untung macam mana, ya? Jadi Rohani berkata 70-30, ya. Kamu ambil 70% untung, saya ambil 30%, insya-Allah. Dan jika rugi pun Aminah lah yang akan tanggung. Jika rugi akibat kecuaian saya, maka saya tanggung kesemuanya. Ini adalah akad yang sahih, yang mananya dalam dialog ini mereka buat satu akad mudarabah, ya. Baik, jadi elak janji untung dan modal dalam akad pelaburan. Untung dan rugi dikira daripada jumlah sebenar, ya. Jumlah sebenar. Jumlah sebenar maksudnya apa? Lepas pelaburan tu barulah kita kira, bukan awal-awal lagi dah kira ni. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Tak ada soalan, ya. Dalam ni tak ada soalan. Baik, kalau ada soalan lain dalam Facebook, sekejap saya tengok. Sekejap, ya. Sekejap, ya. Dalam ni ada satu soalan. Sekejap. Soalan. Oh, tak ada soalan. Dia tag orang banyak. Itu saja tuan-tuan. Bagaimana untuk elak daripada tertipu dalam kontrak? Sekejap, ya. Ada. Bagaimana nak elak tertipu? Tak tahu. Orang nak tipu kita kan, tak tahu. Tapi kita kuatkan terma-terma dalam kontrak, ya. Di mana kita tulis elok-elok, nombor satu, perniagaan apa dia, dan kita check juga before kita masuk perniagaan itu atau masuk dalam pelaburan mudarabah, ya.
adakah orang yang nak meniaga atau kita nak laburkan itu adalah orang yang berpengalaman? Ya, dia dah ada kontrak apa? Ya, dan kita kena tanya lah sebelum kita masuk mudarabah. Bukan just bagi duit. Kawan pun kita kena tanya. Kamu nak meniaga apa? Kamu ada pengalaman apa? Kamu dah dapat kontrak ke belum? Apa kos kamu dan sebagainya. Sebelum kita masuk duit, baru kita tulis. Baru kita tulis kontrak mudarabah. Siapa nak kontrak mudarabah, contoh saya ada. Ya. Lepas sign kontrak betul-betul, ya, sign kontrak, apa semua clear elok, kita pergi buat apa? Stamping dan sebagainya. Buatlah stamping elok-elok. Tapi kalau nak kena nak rugi juga, tak boleh buat apa lah kan. Sebab itulah kita panggil pelaburan. Ada untung, ada rugi. Betul tak? Ya. Jadi kalau nak untung saja itu haram, sebab dia apa? Dia itu janji untung, ya. Jadi kalau kita nak bukan nak elak tertipu, nak kurangkan risiko penipuan atau risiko kerugian, maka kita kena pastikan, ya, apabila kita nak melabur dengan seseorang, dia tu ada pengalaman dan sebagainya. Cuma dia sekarang ni dia tak ada modal nak buat. Ada pengalaman, ada contoh macam mana dia telah berjaya dulu dan sebagainya. Kita boleh tanya, ya. Itu kita kurangkan risiko. Bukan kita elak dia tertipu, kita kurangkan risiko. Ya, begitulah juga. Baik, ada soalan lagi. Bagaimana untuk cara dapatkan atau berikan gaji atau imbuhan untuk mudarik sepanjang kontrak? Mudarik tidak boleh mengambil gaji daripada apa? Daripada dana. Dia orang tak boleh ambil dana daripada di situ. Ya. Dia boleh pergi pinjam duit pada sesiapa lain untuk bagi gaji dia, tapi dia tak boleh ambil gaji daripada orang kata apa, daripada dana atau daripada modal yang diberikan. Kalau dia nak gaji, dia pergi cari tempat lain. Yang ni untuk apa? Untuk modal, untuk berniaga saja. Tapi dia boleh guna duit itu untuk hire people ataupun untuk orang kata apa? Untuk dia mengambil pekerja. Boleh, tak jadi masalah. Ya, ini adalah syarat-syarat mudarabah. Baik. Kalau dia nak ambil gaji, mudah saja. Dia pun mau keluar modal. Ya, mau keluar modal baru boleh. Dua-dua orang mau keluar modal baru boleh ambil gaji. Ya, itu cerita lain. Itu kita akan bercakap dalam, ataupun kita akan bincang dalam kontrak musyarakah. Ada lagi? Kalau tak ada dah, itu saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah surah Al-A'raf dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.